Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan perimeter di bawah tajuk perimeter dan luas. Tajuk kita pergi kepada luas segitiga, segi empat selari, lelayan dan trapezium. Boleh buka buku teks muka surat 231 hingga 233. Okey. Baik, ini adalah objektif kita pada hari ini, iaitu kita dapat menganggarkan luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah dengan betul. Okey, ini anggaran dan juga kita akan dapat menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayan dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat dengan betul. Cikgu rasa kamu dah belajar mencari luas segi empat tepat semasa di sekolah rendah. Jadi kita akan gunakan luas segi empat tepat untuk menerbitkan rumus-rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayan dan trapezium. Baik, yang ini adalah kriteria kejayaan yang sepatutnya kamu akan capai, iaitu boleh lepas ni insya-Allah boleh menganggarkan luas dan juga boleh menerbitkan rumus luas segitiga, segi empat selari, lelayan, trapezium daripada ataupun berdasarkan luas segi empat tepat. Baik. Okey, ni ya. Bagaimana menganggarkan luas, terutamanya kalau bentuk yang tidak lurus semacam ni lah sisinya tidak lurus, iaitu bengkang-bengkok lah lengkup, lengkup-lengkup macam bentuk tasik pun ada kan. Baik, bagaimana kita nak menganggarkan? Baik, kita akan gunakan kertas bergrade lah, yang ini macam kertas petak dalam buku matematik. Kalau dalam buku matematik tu kita tak tahu berapa, kita bukan 1 cm, bukan 1 cm pada buku kotak kamu tu jadi kita anggarkan, kita anggap dia adalah 1 unit. Ni buku matematik kamu itu mewakili petak dia adalah 1 unit. Okey, baik. Kita akan buat 2 tanda pada di dalam kawasan ni lah kawasan kolam lah, senang cerita kolam. Okey, satu adalah tanda right, iaitu meliputi petak yang penuh, sebab kita nak anggarkan sahaja. Kemudian satu lagi tanda, kamu boleh buat tanda pangkah ataupun kamu nak buat tanda lain pun tak apa. Tanda pangkah ini mewakili kita tandakan untuk kawasan yang lebih daripada separuh petak tersebut. Separuh. Dan kita biarkan sahaja yang kurang daripada separuh. Yang kurang daripada yang sikit-sikit ni kita biarkan sahaja sebab dia adalah anggaran sahaja, dengan anggapan bahawa dia sudah melengkapi di dalam petak yang lebih daripada separuh ni. Okey, baik, kita tandakan tandakanlah yang penuh kita tanda right. Kemudian kita kira lah kita kira berapa petak yang ada petak penuh, luas penuh pada petak tersebut. Tandakan semua sambil kira. Ini adalah satu daripada cara untuk menganggarkan luas. Baik. Ini penuh semuanya, ini penuh dan ini juga penuh. Semua yang penuh kita tanda right ataupun ikut tanda kamu sukalah, tapi mesti konsisten. Okey, kat sini ada yang right ni ada 44. Ada 44 petak.
Kemudian tanda pangkah. Pangkah ni apa tadi? Pangkah ni meliputi setengah atau separuh. Lebih daripada separuh petak. Okey, contohnya inilah lebih daripada separuh petak, jadi kita tandakan pangkah. Okey, tandakan pangkah. Yang ini tak separuh. Tak sampai separuh pun, jadi kita biarkan sahaja. Yang ini lebih daripada separuh. Ini pun lebih daripada separuh, hampir 3/4. Dan kita kira semua yang kita tanda pangkah tu, kita dapati jumlahnya adalah 10. Jadi anggaran luas kita ialah yang penuh tadi 44 tambah dengan 10. Yang pangkah tadi adalah 54 unit. Okey, 54 unit. Baik. Yang cikgu ingin tegaskan pada kamu ialah unit. Kamu tengok nampak unit kuasa 2 kat sini. Cikgu padam balik ni. Okey, nampak ni unit kuasa 2. Unit kuasa 2 merujuk kepada unit bagi luas. Luas. Kalau sentimeter, selalu kita gunakan sentimeter kuasa 2 persegi. Kita sebut sebagai sentimeter persegi. Sentimeter persegi. Ini sebutan dia. Okey, kalau meter persegi lah. Persegi. Tu luas rumah kamu, tapak rumah kamu, selalunya dikira kalau kamu tengok plan rumah ataupun kamu tengok brosur orang jual rumah, dia akan letak kat situ berapa kaki persegi. Kaki, dalam kiraan kaki. Ada juga dalam kiraan meter lah tapi selalunya kaki persegi. Okey, kalau kamu selalunya tile rumah, tile rumah adalah yang petak-petak tu, kebanyakannya yang kecil tu adalah dalam kaki. Kaki persegi. Petak-petak tu dalam kaki. Kaki tu ialah kiraan 12 inci. 12 inci sama dengan 1 kaki persegi. Baik. Yang ini adalah salah satu cara, iaitu menggunakan grade. Grade ni maksudnya petak-petak lah. Macam buku matematik kita. Baik, yang kedua cara ialah dengan melukis garis-garis berjarak 1 unit. Garis-garis yang berjarak 1 unit. Maknanya ini jarak ini adalah 1 unit lah. 1 unit. Baik, kita buatlah ada kolam kat situ. Kemudian kita buat garis daripada hujung sebelah kiri. Kita buatlah garis sampailah meliputi akhir kolam. Ada di sini ada 9 garis. Jadi pada jadual kita akan buat 1, 2 ni garisan ada 9, so kita buat 9 lah. Kemudian kita akan ukur tinggi dia, panjang setiap garis tersebut. Garis yang pertama bila kita ukur kita akan dapat 4.4. Yang ini ialah 6.6. 7.2. Apakah ukuran atau unitnya? Ikutlah kalau kamu gunakan panjang pembaris ataupun ada kayu ke. Ada kayu, maknanya satu kayu tu jarak ini mewakili 1 unit, maknanya panjang pun kamu kena ukur dengan kayu tersebut. Berapa, maknanya dia mestilah akan menghasilkan petak gerik jugalah Kemudian panjang ini akan didarabkan dengan 1 unit. Kenapa 1 unit? Sebab jarak dia adalah 1 unit. Untuk mencari luas kawasan 1 unit. Bila dah darabkan, memanglah akan dapat sama sebab darab dengan 1. Kemudian kita tambahkan. Tambahkan, kita dapat anggaran.
anggaran. So ini adalah anggaran 56.4 unit persegi. Okey, persegi. Kuasa 2 ni mewakili persegi. Memang dalam unit luas begitu. Okey. Jadi bila kita baca, kita akan baca 56.4 unit persegi. Okey, jadi anggaran luasnya begitu. Jadi kita dah lihat dua cara untuk menganggarkan luas, terutamanya bentuknya yang tidak sekata begini, yang banyak curve, banyak lengkuk-lengkuk. Kita tak akan, kita kurang bermasalah untuk mengira luas bagi sisi yang lurus. Okey, baik, kita pergi pula untuk menerbitkan rumus bagi luas segitiga. Baik, kalau kamu lihat di sini, kat sini adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat A, B, C, D. A, B, C, D. Bila cikgu buat satu garisan dari perpenjuru BD ni, dia akan membentuk satu segitiga bersudut tegak. Okey. Ni segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ada berapa? Ada dua segitiga bersudut tegak. Ada dua. Daripada satu segi 4 tepat, kita dapat, bila kita gariskan daripada perpenjuru ke perpenjuru, kita akan dapat dua segitiga bersudut tegak. Baik, kita nak kira ataupun nak terbitkan rumus. Apakah luas segi 4 tepat? Ni segi 4 tepat. Cikgu suka lukis daripada nak tulis panjang. Luas segi 4 ialah, siapa tahu? Apakah luas segi 4 tepat? Rumusnya. Apa dia? Siapa tahu? Tak ingat dah? Dah belajar kan? Panjang darab lebar. Luas segi 4 tepat, panjang darab lebar. Mana satu panjang? Inilah panjang ni. A ke B ni adalah panjang. Inilah panjang. Inilah lebar. Lebar. Ataupun kita ada perwakilan dekat sini. Ada wakil kat situ. Luas segi 4 sama dengan panjang darab lebar. Ataupun A darab B. Luas segi 4 tepat adalah A darab B. Betul? Jadi apakah hubungannya dengan luas segitiga? Ada berapa tadi segitiga dalam segi 4 ni? Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Jadi luas segi 4 sama dengan 2 luas segitiga. Betul? Luas segi 4 tepat sama dengan 2 luas segitiga. Merujuk kepada gambar rajah di atas lah ya. Jadi kita nak cari luas segitiga kan? Luas segitiga sama dengan, mestilah separuh daripada luas segi 4. Tepat. Jadi 1/2 luas segi 4 ialah ni.
A darab B. Boleh? Ataupun dalam segitiga kita lebih banyak menggunakan tapak darab tinggi. A ni sebab tapak darab tinggi. Kalau panjang darab lebar pun boleh juga. Tapi kebanyakan luas dia merujuk kepada segitiga, kita akan lihat ataupun kita akan gunakan perkataan tapak darab tinggi. Tapak darab tinggi. Ataupun cikgu tulis dulu tapak. Tapak ni merujuk kepada tapak ni merujuk kepada A lah tapak kita tapak ni adalah tapak dan ini mewakili tinggi. Jadi tapak A, tinggi adalah B. Okey, dalam perkataan kita akan tulis luas segitiga ialah 1/2 tapak darab tinggi. Okey. Unit persegi. Unit persegi. Ataupun kita tulis sebagai unit kuasa 2. Okey. Baik, kita tengok. Yang ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey. Segitiga bersudut tegak. Tengok pula segitiga bersudut tirus. Okey, ini adalah segitiga bersudut tirus. Bersudut tirus. Kenapa dinamakan segitiga bersudut tirus? Sebab kesemua sudut pedalamannya adalah tidak melebihi 108 kesemua sudutnya adalah tidak melebihi 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey. Baik, tengok yang ini adalah segi empat tepat ABCD. Okey, ABCD. Baik, cuba tengok ni yang ini nampak macam okey, kita tak tahu betul ke separuh ni sebab dia bukan perpenjuru. Tapi kita tengok cikgu pusing. Cikgu pusing yang biru ni dia melengkapi. Cikgu pusing betul ke tak? Nampak? Nampak ya? Okey, yang ini dapat yang ini. Yang ini pusingkan dia dapat yang ini. Nampak? Maksudnya dia memang separuh lah juga. Separuh daripada segi empat tepat ini. Okey, separuh daripada segi empat tepat ini. Jadi dua segitiga, dua luas segitiga sama dengan luas segi empat tepat. Okey, jadi luas segitiga sama dengan 1/2 separuh daripada luas segi empat tepat. Okey, jadi luas segitiga ni luas. Sekarang kita lihat luas segi empat ialah A darab B. Nampak ni A darab B. A ini sama panjanglah sebab dia adalah segi empat tepat. Jadi ini adalah tapak. Ini merujuk kepada tinggi. Okey, tinggi.
Okey. Jadi 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, jadi 1/2 AB unit persegi. Nampak? Boleh ya? Sama dengan rumus tadi. Sama dengan rumus tadi. Jadi untuk segitiga sama ada bersudut tegak ataupun bersudut tirus, rumusnya adalah sama. Jadi apakah tugas utama kamu? Tugas utama ialah untuk memastikan mana tapak, mana tinggi. Okey, mana di tapak dia, manakah tingginya. Apakah hing yang kita kena tahu? Okey, hingnya ialah di antara tapak dengan tinggi mestilah membentuk 90 darjah. Nampak ni? Ini adalah mewakili tinggi. Nampak? Yang ini memanglah ya. Yang ini memang membentuk 90 darjah. Untuk tentukan mana tapak, mana tinggi. Okey, nampak ni tapaknya. Yang ini adalah tinggi. Kita tak boleh ambil tinggi kat sini. Yang paling tinggi lah. Ini 90 darjah. Okey, kita tengok pula segitiga bersudut cakar. Okey, segitiga bersudut cakar. Segitiga bersudut cakar. Okey, sama juga daripada kita nak terbitkan rumus daripada segitiga bersudut, segi empat tepat. Segi empat tepat ni bersudut tegak lah, memanglah bersudut tegak. Baik, macam mana ya? Okey, nampak ni. Dia kena sambung-sambungkan semua ni. Tapi masih sama, luas. Okey. 2 luas segitiga sama dengan luas segi empat tepat. Jadi luas segitiga adalah 1/4 daripada luas segi empat tepat. Okey? Okey. Jadi kita kena tahu apakah tapaknya. Okey, yang manakah tapaknya? Tapaknya ini ni. Jangan ambil keseluruhan pula ya. Yang ini Inilah tapaknya. Okey. Kalau keadaan ini ni, kalau A, cikgu tak nak letak A kat sini. Ni A. Katakanlah yang ini adalah D. Okey, ni D. Okey. Jadi tapaknya hak ini je ya. Tapaknya hak ini sahaja. Okey, tapaknya hak ini, jadi kita ambil hak ini. Ataupun kalau dah rajah ini, A sama dengan D tolak C lah. Ambil yang betul-betul tapak dia sahaja. Tak nampak nanti kamu confuse lah pula. Okey. Ni tapak tulis semula. Tapak sama dengan A. Ini A. Ataupun D tolak C. Okey. Okey, tinggi dia. Kita ambil yang paling tinggi. Inilah yang paling tinggi. Dia mestilah membentuk 90 darjah daripada tapak ni. Abang boleh kira ni. Jadi ini adalah B. Iaitu tinggi. Sama dengan B. Okey, jadi 1/2 darab A darab B. Ataupun tapak darab tinggi. Unit persegi. Kalau kita baca 1/2 AB unit kuasa 2 pun boleh. Mana-mana. Okey. Lebih senang kalau kamu tulis yang inilah. Okey.
Jadi cabaran kamu ialah macam mana kamu nak tahu mana satu tapak, mana satu tinggi. Tapi rumus untuk ketiga-tiga jenis segitiga adalah sama, iaitu 1/2 tapak darab tinggi. Okey? Okey, nampak ni. Untuk segitiga, ini tapak darab tinggi. Tapak yang ini adalah tingginya. Tapak darab tinggi. Dia adalah separuh. Sebab itulah ada 1/2 ni. Merujuk kepada segi 4 tepat. Kita ambil separuh daripada segi 4 tepat. Dan tapak dan tinggi adalah sentiasa bersudut tegak. Okey? Jadi, ini adalah rumusnya. Secara amnya, luas segitiga adalah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Ini secara amnya. Okey? Boleh? Kita dah terbitkan rumus segi 3. Dapat idea? Dapat idea? Boleh? Jelas tak? Jelas tak yang cikgu terang ni? Sebelum kita pergi untuk terbitkan bentuk yang lain. Apakah rumus bagi mencari luas segitiga? Apakah rumus mencari luas segitiga? Dengar tak ni? Husna, dengar tak? Sri? Ke memang cikgu kamu tak dengar ni? Tolong respon kalau memang tak dengar. Baik, dengar tak? Ryan, dengar tak? Alisha, dengar tak? Dengar. Okey. Faham ya? Apa rumus luas segitiga? Siapa boleh beritahu?
Aisyah? Satu per dua darab panjang tapak darab tinggi. Okey. Okey, 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Ya, jadi cabaran untuk kamu adalah untuk menentukan yang mana satukah tapak, mana satukah tinggi. Baik, kita tengok pula. Baik, tengok sini ya. Macam mana kita nak tentukan? Yang ini senang sahaja. Maka ini adalah ni tapak. Okey, yang ini adalah tinggi. Okey, jadi luas. Bagi segitiga ini, ya, segitiga bersudut tegak adalah 1/2. Tapak dia adalah M, tingginya adalah N. Unit persegi. Okey? Boleh ya? Okey, untuk yang ini, nampak? Ini adalah segitiga bentuk bersudut tirus. Kita kena kenal pasti yang ini dulu. Ya, yang ini. Yang ini kita kena kenal pasti dahulu, iaitu bersudut tegak. Jadi, bila bersudut tegak dengan yang ini, jadi ini adalah mewakili tinggi. Yang ini adalah mewakili tinggi dan yang ini adalah mewakili tapaknya. Okey, kita bagi nama yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Okey, jadi luas segitiga sama dengan 1/2 X darab Y. Unit persegi. Okey. Baik. Yang ini nampak dia bawa keluar lah. Bentuk hanya yang berwarna sahaja. Tapi kita kena kenal pasti antara tapak dan tinggi dia. Kamu tak boleh ambil yang ini ya. Tak boleh lah ambil. Oh, ini tinggi dia ni. Bukan. Ini bukan tinggi, dia serong tu. Dia serong, dia bukan tinggi. Okey, jadi kita kena perpanjangkan untuk membentuk sudut tegak. Okey, jadi mana satu tapak dia? Ya, inilah tapak dia. Panjang ni. Okey, ni tapak. Okey, yang ini adalah tinggi. Okey, kita namakan. Kalau sini P, sini adalah Q. Ikut kamulah. Kalau dia tak label, kamu yang bagi nama. Kalau tak ada label. Okey, jadi luas segitiga sama dengan 1/2. Tapak dia adalah P, tingginya adalah Q, unit persegi. Okey, kena tanda pada rajah. Mana tapak, mana tinggi. Supaya kamu akan ingat sampai bila-bila. Okey? Baik, yang ini adalah segitiga bersudut cakar. Okey, kita teruskan. Luas segi 4 selari. Okey, luas segi 4 selari. Yang ini adalah segi 4 selari. Kenapa dinamakan segi 4 selari? Sebab dia selarilah sisinya. Sisi yang bertentangan adalah selari. Okey, sisi yang bertentangan adalah selari. Baik, tengok ya. Macam mana cikgu nak pastikan. Okey, cikgu kan, nampak? Cikgu cut kat sini, ya, ini membentuk 90 darjah. Ini mesti membentuk 90 darjah. Kemudian cikgu dah cut, potong, cikgu tarik dia kat sini. Ya, tarik dia, nampak? Dia membentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat yang tak ada kurang apa-apa.
Makna satu. Sama je. Sama je segi empat tepat dia. Okey? Jadi, untuk luas segi empat selari sama dengan luas segi empat selari adalah sama dengan luas segi empat tepat. Okey, iaitu panjang ataupun kita guna perkataan tapak, panjang tapak darab tinggi. Mana tapak? Ini tapak. Okey, kalau kita lihat ni, kita ambil yang atas lah Yang ini nanti confuse pula. Yang ini adalah tapak dia. Okey. Turun ke bawah lah kan. Tapak. Manakala membentuk 90 darjah. Membentuk 90 darjah. Yang ini adalah tinggi. Okey, jadi panjang tapak darab tinggi. Kalau ini A, sini adalah B. Jadi A darab B ataupun AB terus. Unit persegi. Jadi tidak ada bezanya luas segi empat selari dengan segi empat tepat. Cuma cabaran kamu adalah untuk tentukan manakah tapak, manakah tinggi. Okey? Dia mesti bentuk. Yang ini bukan tinggi jangan bila serong ni jangan kamu kata ini pula yang jadi tinggi. Tingginya mestilah membentuk 90 darjah daripada tapak. Yang ini bukan 90 darjah ni. Yang ini bukan 90 darjah. Yang ini. Okey? Baik. Okey, yang ini cikgu dah terpadamkan. Yang ini adalah tapaknya. Tapak darab tinggi. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Segi empat selari. Kenapa dinamakan segi empat selari? Sebab dia bertentangannya adalah selari. Baik, adakah ini tinggi? Tidak. Yang ini bukan tinggi. Okey, yang ini bukan tinggi Yang ini bukan tinggi. Tinggi mestilah membentuk 90 darjah daripada tapak. Membentuk 90 darjah daripada tapak. Jadi N ini adalah tinggi. N ini adalah tinggi. Yang ini tapak. Jadi luas segi empat selari sama dengan M darab N. Unit kuasa 2. M adalah tapak, N adalah tinggi. Boleh? Boleh? Okey. Kita teruskan lagi. Okey, luas lelayang. Ni layang-layang lah, lelayang, bentuk lelayang. Okey, ini adalah bentuk lelayang. Okey. Cikgu nak buktikan. Okey. Cikgu nak buktikan. Jadi cikgu pusing ini. Ini adalah segi empat tepat. Segi empat tepat ni. Segi empat tepat. Okey. Dan kalau cikgu pusingkan yang kat luar ni, nampak? Cikgu tak boleh pusing dengan tepat lah. Sorry. Okey, yang ini cikgu pusingkan. Okey, yang ini pun cikgu pusingkan. Okey, nak buktikan sebenarnya dia adalah juga separuh daripada
Lelayang ni adalah dianya dia. Okey. Separuh daripada segi 4 tepat. Okey. Luas lelayang adalah separuh daripada luas segi 4 tepat. Okey, cikgu nak buktikan iaitu. Okey. Jadi tengok ya. A ni A. Sama dengan tapak ni lah. Ini A. Yang ini B di sini. Okey. Tapi yang perlu kamu tahu ialah kamu perlu tahu bahawa ini adalah perpenjuru dia. Perpenjuru bagi lelayang. Okey, perpenjuru bagi lelayang. Ini juga adalah perpenjuru bagi lelayang. Sebab nanti kamu tak akan nampak, kamu tak akan dapat dengan segi 4 ini. Hanya lelayang sahaja. Jadi kita nak mewakilkan apakah yang mana satu tapak, yang mana satu tinggi ataupun mana satu panjang, mana satu lebar. Dia adalah merujuk kepada perpenjuru lelayang tersebut. Okey, panjang sama dengan 1/2 A darab B. Ni perpenjuru yang ini darab perpenjuru yang ini. Okey. Secara amnya luas lelayang adalah 1/2 darab hasil darab panjang dua perpenjurunya. Unit persegi. Okey. Baik, tengok sini lah. Ni melayang-layang ni. Ini adalah lelayang. Okey. Kita akan dapat macam ni je lah ya. Kita akan dapat macam ni. Kita tak dapat segi 4 tu. Tapi ini adalah perpenjuru. Perpenjuru kita namakan perpenjuru BD sebagai X. Perpenjuru AC sebagai Y. Okey, yang ini adalah X, ini adalah Y. Okey, ni. Ini ini Y, ini X. Okey. Boleh ya? Jadi luas lelayang sama dengan 1/2 XY unit kuasa 2. Boleh? Okey. Kita pergi seterusnya, luas trapezium. Okey, luas trapezium. Ini adalah bentuk trapezium. Bentuk trapezium kita dah bincang dalam tajuk yang lepas, iaitu tajuk poligon. Okey. Jadi luas trapezium, kalau kita tengok boleh juga asalnya adalah segi 4 tepat juga. Jadi luas trapezium dia ada dua garisan yang selari. Dua garisan selari ini sangat penting untuk kita tahu. Sebab rumusnya adalah A tambah B, iaitu kedua-dua hasil tambah dua sisi yang selari. Okey, hasil tambah dua sisi yang selari darab dengan tinggi. 1/2 A tambah B hasil tambah dua sisi selari darab dengan tinggi. Okey, ini adalah luas trapezium. Okey, kita tengok pula yang ini. Yang ini juga adalah bentuk trapezium. Di sini kamu kenal pasti ini trapezium segi 4 ya. Manakah garis selarinya?
Kita kena pasti ini adalah garis selarinya. Maksudnya inilah nanti yang kita kena tambahkan. Okey, ini yang kita kena tambahkan. Kalau ini adalah garisan selari, manakah tinggi? Tinggi mestilah membentuk 90 darjah. Jadi ini adalah tingginya. Walaupun bentuk trapezium ni tunggang terbalik, kamu kena kenal pasti. Dahulu yang manakah garis selari, sisi selari, daripada situlah kamu boleh tahu yang mana satu tinggi. Jadi luas trapezium, luas trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah garis selari R tambah P darab dengan tinggi, iaitu Q, unit kuasa 2. Unit kuasa 2 ataupun unit persegi. Boleh? Okey, kita tengok soalan. Okey, sebelum kita menyelesaikan, kita kena pasti apakah bentuknya. Mesti tahu apakah bentuknya. Baik, tulis satu ungkapan untuk mewakili luas. Okey, untuk A. Ini adalah bentuk segi 3. Kena pasti. Segi 3. Jadi segi 3 adalah separuh daripada segi 4. Ini adalah M, ini adalah tapak, ini adalah tinggi. Okey, jadi segi 3 adalah separuh daripada segi 4 tepat. Jadi separuh darab tapak darab tinggi. Jadi segi 3 1/2 darab M darab N, unit persegi. Okey, boleh? Baik, yang ini bentuk apa? Kena kenal pasti dahulu. Yang ini adalah segi 4 selari. Segi 4 selari. Segi 4 selari sama sahaja rumusnya dengan segi 4 tepat. Tetapi kita kena kenal pasti yang manakah tingginya. Okey? Jadi ini adalah tapak. Tapak takat ini je ya. Jangan lajak-lajak. Ini adalah tapak. Dan bila membentuk 90 darjah, ini adalah tinggi. Okey? Maknanya segi 4 selari ni nama lagi segi 4 kan? Nama lagi segi 4, maknanya dia tak separuh lah. Segi 4 dia penuh. Jadi tapak darab tinggi. Okey, jadi tapak dia K, tingginya T. Unit persegi. Okey? Boleh ya? Dan okey, yang ini bentuk trapezium. Okey, trapezium. Baik. Yang ini kenal pasti dahulu manakah garis selari. Ini adalah garis selari dan kita kena tambahkan. Okey, kalau ini garis selari, kita kena cari tinggi pula. Tinggi tak boleh serong. Tinggi mestilah membentuk 90 darjah. Jadi ini adalah tinggi. Okey, jadi trapezium 1/2 darab dengan hasil tambah P tambah Q darab dengan R, tinggi, unit persegi. Okey. Dan lelayang. Ini adalah lelayang. Cikgu tak tulis ni ya, nanti kejap ya, cikgu tulis balik ya. Baik, yang ini luas trapezium. Ni
Kena tulis ni, kalau tidak nanti kamu confuse. Luas segitiga. Luas segi empat selari. Okey. Luas trapezium. Luas lelayang. Okey, lelayang sama dengan lelayang dia adalah separuh 1/2 daripada segi empat tepat. Ini segi empat tepat dia. Okey, dan dia adalah hasil darab dengan perpenjurunya. Okey, panjang perpenjurunya. Jadi S darab dengan T. Okey, unit kuasa 2. Okey, ni luas lelayang. Ya, ini macam mana kita nak menerbitkan rumus segitiga, segi empat selari, trapezium dan lelayang berdasarkan segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Okey, habis dah. Ya. Jadi cikgu jadi tolonglah rujuk tengok balik buku teks muka surat 231 hingga 233 apa yang kita bincangkan pada hari ini semuanya ada dalam buku teks. Nah, dan kalau inginkan kefahaman bolehlah tonton YouTube Cikgu Remy. Ya, ni ada 2 YouTube dan latihan buatlah latihan lembaran A+ muka surat 104 dan hantarkan macam biasa pada linknya. Okey, 104 saja, tak banyak pun soalannya dan cikgu harap kamu semua buat. Ya, masuk ke tak masuk ke online, tolonglah buat untuk kebaikan kamu. Ya, untuk kebaikan kamu. Kamu kena uji, adakah kamu mencapai kriteria kejayaan yang cikgu tetapkan. Yang sebenarnya kamu juga tetapkan. Semua orang nak berjaya. Semua orang nak berjaya. Ya. Okey, markah kertas peperiksaan cikgu dah tanda dah semuanya. Ada yang mencapai pencapaian yang bagus, tapi ada juga yang sangat-sangat mendukacitakan bila dia tak jawab pun. Okey, tak jawab pun, biarkan kosong dan tidak ada jalan kerja pun. Sebenarnya bukan cikgu je yang tanda macam tu, kalaulah cikgu lain yang tanda juga, dia akan bagi markah yang sama. Bila tidak ada jalan kerja, maka tidaklah ada jawapan. Dia tidak boleh tiba-tiba ada jawapan. Jadi kamu kena ingat. Okey?